Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita yang tertangguh 3 bulan 3 bulan kita tangguh dan kita tak boleh mai rumah Allah. Jadi malam ni kita mula balik. Di sebelum kita mula pengajian kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga buat diri kita sendiri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan tentang takrif ilmu fiqh, sumber dan istilahnya, dan kita masih membicarakan tentang hubungan antara
fiqh dan akidah Islam. Kita berhenti hari itu ni muka surat 7 no, ada tanda tak? Muka surat 7 ke muka surat berapa? Ada kitab tak? Ada 7 tak silap yang ke-9, tak silap yang ke-9, iaitu membicara tentang hubungan antara fiqh dan akidah Islam, iaitu syariat dan akidah tak boleh nak dipisahkan. Sebagai contoh kita sebut sebelum ni, kita sembahyang syariat, puasa syariat, haji syariat. Jadi syariat yang kita buat ni ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh pisahlah. Sebab apa? Sebab syariat yang kita buat ni siapa yang suruh? Allah yang suruh. Allah yang suruh. Jadi kita buat ni bukan hanya luaran sahaja. Tu kita bila kita sembahyang, kita sebut dah sebelum ni, apabila kita angkat tangan, kita kata Allahu Akbar. Kita selenda, angkat tangan ni selenda lah. Almarhum Tuan Guru Datuk Hasan Tan Sri Abu Hasan Din dia sebut angkat tangan ni umpama selenda, serah diri. Serah diri dekat siapa? Dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Simbolik kita angkat tangan ni ialah kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya makhluk belaka. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah benda yang akan binasa. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala benda yang dicipta. Kita ni benda yang dicipta lah. Benda yang dicipta ni tak kekal. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ni benda, nama makhluk benda yang Allah cipta. Bila hak benda yang Allah cipta, jadi tak kekal lah. Jadi kita hamba, kita serah diri, kita angkat tangan, kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apabila Allah tu Maha Besar, lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mau ingat dah. Macam kita sebut dululah, kita kadang-kadang angkat tangan sebut Allahu Akbar, kasut pun kita nampak lagi. Masa lagi hilang kasut. Kita kasut nampak, pasang tak? Kasut masjid ke, kasut surau ke, orang potong depan dah. Orang buat V lah, orang potong sama. Yang hak RM2 tu pun hilang. Tambah-tambah hak 30, tambah-tambah hak 40, tambah-tambah hak 100. Jadi sebab hak masjid pun orang curi. Potong buat V, kadang-kadang mereka tulis siap dah wakaf. Wakaf masjid. Nak abang kata apa? Kita angkat tangan tu kita nampak lagi makhluk. Sedangkan kita mula-mula diajak kita Allahu Akbar, lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nampak dah. Walaupun benda lain tu, contohnya kita sebut dah sebelum ni, malaikat Jibril tu besar dah, besar. Sayapnya disebut dalam hadis Nabi, sayapnya di antara timur dan barat. Besar dah? Besar. Tak tahu, wallahu a'lam. Besar mana kita pun tak tahu. Sayapnya di antara timur dan barat. Dia mempunyai 600 sayap. Tak tahu, wallahu a'lam. Kita pun tak boleh tengok besar mana. Sedangkan apa? Sebut Allahu Akbar, hak benda yang besar kita tak nampak lah, hanya kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syariat hak kita buat ni ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap syariat. Dan kita kena rasa juga setiap syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat ni ada hubungan kita dengan Allah, dan setiap syariat yang kita buat ni untuk kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ambil faedah sedikit pun apa yang kita buat. Sebagai contoh, malam ni agak-agak kalau kita tak mai sembahyang, agak-agak Allah lemah dah. Kita kata daerah rumah sembahyang,
kita pulau Allah bagi lemah lah sikit Allah lemah dah agak-agak tak lemah dia tidak berhajat sedikit pun dengan kita walaupun semua manusia tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tetap berkuasa dia tidak berhajat maka apa yang Allah Subhanahu wa taala syariat pada kita kebaikannya kembali balik pada kita. Sebagai contoh arak lah, Allah syariatkan supaya arak tu haram. Minum hukumnya haram, dosa besar. Kerana apa Allah mengharamkan arak? Agakah kita minum arak Allah pening? Tak, kita yang pening. Kita yang hilangkan. Kebaikan tu kembali kepada kita. Baik. Jadi syariat yang kita buat ni ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja Allah buat. Sebagai contoh kita baru sahaja lalui puasa. Berapa hari dah? Sebulan dah kita tinggal sekejap kan? Puasa sekejap kan? Hari tu kita duk minta doa balighna Ramadan, balighna Ramadan. Hari ni lah hari Syawal dah hari ni. Sekejap lah. Tu puasa sebagai contoh puasa. Lah kita boleh minum, lah boleh kita makan, lah boleh kita bersama dengan isteri di waktu siang. Masuk Ramadan Allah kata jangan minum. Masuk Ramadan di waktu siang Allah kata jangan makan. Jangan bersama dengan isteri kita, taat dah? Taat sebab apa? Allah yang perintah. Bila Allah yang perintah, adalah hikmah-hikmahnya, adalah kebaikan-kebaikannya. Kebaikan tu kembali kepada siapa? Kepada kita. Ini kita sebut dah sebelum ni. Nak abang kata hubungan di antara syariat dan akidah tak boleh nak pisahkan. Umpama nyawa dengan badan kita tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Tu dalam keadaan hak kesempurnaan di segi aturan yang kita pernah sebut dah sebelum ni, tingkatan-tingkatan ataupun peringkat-peringkat. Yang pertama, tingkat yang paling yang hak pertama sekali, mula-mula sekali ialah Islam. Hak Islam tu namanya syariat. Contohnya 2 kalimah syahadah, contohnya sembahyang, contohnya puasa, contohnya zakat. Itu syariat. Apabila dia sembahyang, apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, bersaksilah bahawa dia tu Islam. Dia tu Islam. Kalau dia mati menjadi tututan fardu kifayah, kita kena mandikan dia, kita kena kampankan dia, kita kena menyembahyangkan dia, kita kena mengebumikan dia sebab dia orang Islam. Tak tu baru tangga yang pertama. Lepas tu tangga yang kedua, iaitu mukmin, orang yang beriman. Iman ni hak benda yang disebut dengan kepercayaan. Benda yang percaya. Kalau hanya Islam tapi kita tak beriman, tak percaya dengan hak rukun-rukun iman, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan kitab-kitab. Itu termasuk dalam rukun iman, benda akidah, benda kepercayaan. Boleh pisah tak? Tak boleh pisah. Contohnya kalau dia tidak percaya tentang Allah, tak percaya tentang Al-Quran, rosak dah imannya, rosak iman. Apabila rosak imannya, Islam dia rosak dah, Islam dia rosak. Tu tak boleh nak pisah dah. Iman, Islam, iman, lepas tu muhsinin, iaitu muhsinin, rasa di atas pemerhatian Allah, mukhlisin, keikhlasan kita dengan Allah. Tingkatan yang paling tinggi sekali ialah muttaqin. Itu yang tinggi. Muttaqin, orang yang takwa. Baik, kita sambung. Itu kita ulanglah kita sebut sebelum ni. Baik, kita masuk yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menggesa dan menggalakkan supaya bekerja dan beramal. Dalam masa yang sama, dia melengkapkan prasarana agar manusia yang beramal itu sentiasa merasa pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh kita sembahyang, dia suruh kita puasa, dia suruh kita buat kerja, tetapi kita kena rasa kita ini di atas pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sesuatu ni bukan kerana makhluk.
Tu dalam sembahyang kita duk ingat selalu. Lepas kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita akan baca doa iftitah. Kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu kita berjanji dengan Allah tu dalam sembahyang tu. Kita kata Allah Maha Besar, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita serah diri dan kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berjanji di hadapan Allah. Kita kata apa? Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana makhluk. Kita main malam ni bukan kerana AJK dah. Setengah orang tu dia masa AJK rajin, tak ada jawatan, tak ada dah. Kita tak mau macam tu. Kita main ni bukan kerana siapa-siapa. Kita main ni niat kita kerana Allah Subhanahu Taala. Dalilnya kita sebut dah sebelum ni, Nabi sebut dalam hadis Nabi. Nabi kata innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rusulihi fa hijratuhu ila Allah wa rusulihi. Nabi kata sesungguhnya setiap amalan tu di atas niatnya, dan balasan mengikut apa yang dia niat. Balasannya Allah nak bagi ikut kita niat. Niat ni siapa tahu? Contoh malam ni lah saya tengok tuan-tuan, oi bagus-bagus dengan jubah, dengan sorban, macam-macam lah. Tapi saya tahu dah hati tuan-tuan, saya pun tak tahu. Yang tahu tuan dengan Allah aja tahu. Orang sebelah kita pun tak tahu. Sama juga dengan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat. Tengok saya, ustaz ni sakan ni dengan jubah ni lah, dengan macam pandai bercakap ni, sakan ni. Tapi hati saya tuan-tuan tahu dah? Tak tahu. Siapa yang tahu? Saya dengan Allah aja yang tahu. Atas dunia boleh kita berlakon-berlakon. Atas dunia boleh berlakon tuan-tuan. Di akhirat boleh berlakon tak boleh berlakon. Allah sebut dalam surah Yasin, selalu saya duk sebut ayat ni. Allah sebut dalam surah Yasin, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Esok ni di akhirat besok Allah pisahkan kita. Ketika tu malu dah. Bukan ustaz dah mengajak kita. Malu saya tuan-tuan. Oi nampak sakan atas dunia dulu ni. Oi dengan jubah lah, dengan sorban, dengan duk mengajak bagus. Di akhirat besok Allah kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Bukankah aku perintahkan kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Allah kata dunia boleh berlakon, pelakon yang terbaik. Tapi hati kita Allah kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tak lalai apa yang kita buat. Begitu juga dalam surah Al-Maun Allah beritahu. Allah kata bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang dusta agama? Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang dusta agama, orang yang tipu dalam agama? Dia sembahyang tipu, dia mengaji tipu, dia mengajar tipu, dia puasa tipu. Orang yang tipu dalam agama. Salah satu Allah beritahu allazina hum yura'un, orang yang riak dalam ibadat. Dia buat tu bukan kerana Allah, kerana apa? Nak tunjuk. Ini takut tuan-tuan. Saya pun takut tuan-tuan. Takut-takut kita buat ni bukan kerana Allah. Jadi kita kena rasa apa? Dia kata
Manusia yang beramal sentiasa merasa pemerhatian Allah SWT. Kita kena duk rasa, kita duk depan orang ramai kan, kita duk seorang-seorang kan, kita kena rasa Allah SWT duk tengok kita. Beza tak kita sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid? Beza tak? Kadang-kadang beza tak? Di rumah baju tak kan? Cuba main masjid tak pakai baju. Malu tu. Bukan kata masjid tak nak pergi pasal malam malu tak pakai baju. Rumah baju tak pakai, memanglah sah di antara pusat dan tu. Tapi adab kita dengan Allah. Kita nak jumpa, kata nak jumpa raja, nak jumpa kawan ni, nak main masjid ni, nak pergi pasal malam ni, boleh tak pakai baju? Baju pula tu hak koyak. Kalau ada baju pun hak koyak. Baju pakoda hak koyak 1,000, hak tilalat 1,000. Mayang pun lebih kurang. Tak ada dah, subhanallah, sebelah-sebelah tak ada apa pun tak ada. Beza tak? Kenapa kita beza-beza kan? Sedangkan Tuhan di rumah dan Tuhan di masjid sama tak? Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Sebagai contoh, saya ada buat contoh sedang dua. Saya pergi ke Johor contohlah. Di Johor orang kenal tak saya ustaz? Mana kenal? Orang tak kenal bukan Ustaz Azhar, bukan Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Mereka tu orang glamour, pergi duduk mana pun orang kenal. Saya pergi Johor, mana orang kenal saya ustaz. Saya pun pergi Johor, pergi Pantai Lido, saya mandi di Pantai Lido tu pakai seluar pendek. Mana orang tahu saya ustaz? Pergi mandi pakai seluar pendek, dah lalan di Pantai Lido, kita tengok sahabat kita pergi. Macam kenal ustaz ni. Assalamualaikum ustaz. Dia tengok saya tengok muka dia selam tak timbul dah. Saya malu dekat dia tuan-tuan. Malu dekat dia, dekat Allah malu dah. Tak malu tuan-tuan. Kita duduk di mana sekalipun duduk seorang ni, kadang masuk bilik tutup pintu, ni handphone duduk tangan. Benda yang baik pun boleh tengok, benda yang tak baik pun boleh tengok juga. Siapa tahu? Tapi malaikat tahu dah tulis ni. Malaikat Allah tahu, dan malaikat mengarahkan malaikat ke kanan tulis ni. Cuma kita ni umat Nabi Muhammad ni ada special sikit lah. Tuan-tuan tengok dalam Mustikah hadis tuan-tuan. Hadis tak silap hadis 20 ke 21 hadis. Nabi kata tiap-tiap manusia tu ada 2 orang malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan. Dan seorang hamba yang niat nak buat satu kerja kebaikan, Nabi kata akan ditulis, malaikat belah kanan akan tulis satu kebaikan. Dan seorang niat nak buat jahat, malaikat belah kiri tak tulis lagi. Tu kita ni untung jadi umat Nabi Muhammad. Contoh tadi orang hantar jadual, malam ni ada kuliah yang rasa nak mai, pahala tulis. Orang hantar juga malam ni kita pergi danduk lah, rasa macam nak pergi tapi tak pergi lagi, tulis dah? Tak tulis lagi. Kalau mati tadi pun sugarah tuan-tuan, 1-0. Malam ni kita mai pula dalam majlis ni, tulis satu kebaikan kita buat 10 kebajikan, 10 pahala. Wallahu a'lam. Itu hak kita mai, niat kita mai buat baik tu. Hak pahala duk dalam majlis mulai pula tuan-tuan. Pahala iktikaf lain pula tuan-tuan. Pahala jemaah sembahyang jemaah lain pula tuan-tuan. Puas pahala sembahyang sunat dalam masjid lain pula tuan-tuan. Dapat banyak pahala, buat 4 pahala. Dan Nabi kata seorang hamba yang buat satu kejahatan, malaikat belah kiri tanya malaikat belah kanan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Mustikah hadis, jilid pertama daripada Jabatan Perdana Menteri. Seorang hamba yang buat satu kejahatan dan malaikat belah kiri tanya malaikat belah kanan, nak tulis dah? Malaikat belah kiri kanan, malaikat belah kiri tanya, nak tulis dah? Tanya malaikat yang belah kanan sebagai ketua. Malaikat belah kanan kata tunggu 6-7 jam. Kalau dia bertaubat, tak perlu tulis. Tak tahu kita tuan-tuan umat Nabi Muhammad. Buat dah satu kejahatan ni, malaikat belah kiri ni tanya malaikat belah kanan. Malaikat belah kanan ni jadi ketua. Malaikat belah kanan kata tunggu 6-7 jam. Kalau 6-7 jam tu dia bertaubat pada Allah SWT, tak payah tulis. Untung tak kita tuan-tuan? Tu kita untung tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad ni.
Syurga ni mudah nak masuk, tapi orang walaupun mudah, ramai orang tak mau. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau sahaja. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau sahaja. Sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Nabi kata man ata'ani dakhadal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Siapa yang tak taat pada aku, dia tak mau masuk syurga. Mudah tak? Mudah tuan-tuan. Tapi kita yang tak mau masuk syurga, kita pilih tuan-tuan. Jadi nak abang kata, kita kena rasa kita sedang diperhatikan oleh Allah, dan malaikat-malaikat yang ada di kiri kanan kita mencatat segala amalan kita. Baik, sambung. Dia kata sentiasa merasa pemerhatian Allah, dan kerja itu dilakukannya dengan penuh tanggungjawab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dia akan beritahu kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Atas dunia bolehlah sembunyi, di akhirat besok Nabi kata akan mai 99 helaian. Yang satu helaian tu jauh mata-mata, kita akan tengok satu ni. Nak apa kata keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita ni esok di akhirat esok ni akan datang. Nabi kata 99 helaian, tiap-tiap helaian tu jauh mata-mata. Banyak tak? Macam hari ni pun banyak cuti ni malam ni. Kita pada bangkit tidur tadi ni, kita masuk jamban. Sebelum masuk jamban kita baca doa, langkah semua pahala tu. Pahala banyak. Bukan kata umat Nabi Muhammad ni, bukan kata main masjid, masuk jamban pun dapat pahala. Nanti kita akan jumpa adab-adab ketika qada hajat. Kita bangkit doa, bangkit tidur ada doa, lepas tu nak pergi jamban ada doa, sampai nak duk qada hajat pun dia ajar. Nanti saya akan tunjuk tuan-tuan. Esok ni yang buat rakan live ni akan pusing. Saya akan pergi depan tunjuk cara nak duk qada hajat. Malah tuan-tuan masing-masing qada hajat tak tahu lah duk macam mana, saya pun tak tahu. Masing-masing qada hajat ikutlah, nak angkat kaki kan, nak cangkung kan, ikut tuan-tuan lah. Tapi esok kita akan jumpa satu tajuk, cara adab-adab ketika qada hajat. Nak qada hajat tu, nak angkat kaki apa, nak letak kaki kanan tu macam mana, semuanya Islam ajar. Semuanya dapat pahala tuan-tuan. Semuanya akan ada esok ni, malam ni, pada 23 hari bulan pukul 8.35. Haji Mat Sadak dia semua ada tuan. Haji Ibrahim semua ada tuan-tuan. Tak apalah kita duduk dalam rumah Allah. Tak apalah kita duduk dalam rumah Allah. Bukan hanya kita sahaja malam ni. Malaikat-malaikat melabuhkan sayapnya duduk dalam majlismu. Malaikat-malaikat mendoa kepada Allah keampunan pada kita. Malam ni kalau dosa pun diampun dosa-dosa kita. Bukan hanya kita sahaja malam ni, jin-jin pun ada malam ni. Semua kita tak nampak lah tuan-tuan. Alam gaib nampak jenuh kita tuan-tuan. Malaikat Nabi kata malaikat-malaikat melabuhkan sayapnya duduk dalam majlismu. Bukan kita saja malam ni nampak, walaupun kita duduk dia punya jarak-jarak ni, tapi malaikat-malaikat ada yang mendoakan kita, mendoakan ampunan atas kita. Kita akan tengok esok ni, sekian waktu, sekian masa kita duduk di mana. Sebab apa? Dan kita pula ni, tentang kita tengok dalam mustikah ni cerita juga tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dua malaikat pertukaran di antara waktu subuh dan juga waktu asar.
Waktu subuh dan juga waktu asar pertukaran mereka akan tukar shift. Walaupun Allah tu Maha mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ni buat laporan kepada Allah. Allah tahu tak ada laporan, Allah tahu. Tapi nak abang kata keagungan Allah taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cerita ni. Ketika malaikat naik, maka Allah akan tanya malaikat, ketika kamu naik ni hamba aku buat apa? Dia akan tanya. Contohnya naik kita duduk sembahyang, naik kita duduk baca Quran. Oi, untung kita tuan-tuan. Jadi esok ni tuan-tuan, dia kata apa? Dan dia akan beritahu kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Tak dunia boleh kita? Bolehlah kita berlakon-melakon di sana dah. Yang kita duk sebut selalulah tiap-tiap hari Jumaat, terimam akan baca surah Alif Lam Mim Sajadah ayat yang ke-12. Selalulah saya duk baca ayat ni. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna mungkinun. Allah kata kamu akan melihat wahai Muhammad, kamu akan melihat wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar ni, kata Allah, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat esok ni, orang-orang yang buat dosa besar tunduk macam kita nah. Siapa pergi tangkap, kena tangkap kaluak, tunduk kan? Tengok tu. Dia ambil baju tutup muka, malu. Kita di akhirat macam tu. Allah kata kamu akan melihat wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar, mereka tunduk malu di hadapan Allah. Dia kata apa? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah tengok dah Allah. Ketika tu Allah tunjuk dah azab. Kami dah dengar dah ya Allah. Farja'na, kembalilah kami ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal saleh. Inna mukinun, kami dah yakin dah. Ketika tu baru nak yakin. Tak lihat. Nak yakin lah. Tu kata iman dia kena yakin. Tasdik bi qalbi. Yakin macam mana? 100%, bukan 99.0009 tak. 100% kena beriman. Jangan kata rasa betul dia ni. Mati ni hidup balik betul pun tak ada orang balik habaq. Jangan kita macam tu. Kena 100%. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Baik. Demikianlah jarang sekali anda dapati suatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran melainkan disertai dengan beriman. Tengok tuan-tuan, kita sebut sebelum ni, kebanyakan ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat tu nama apa? Kita sebut itu ni ayat madani. Ayat madani, ayat yang diturunkan di Madinah. Kebanyakan ayat-ayat syariat, kebanyakan ayat-ayat hukum Allah Subhanahu wa taala turun di Madinah. Kita akan jumpa ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu. Amanu tu ayat madani. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, tu ayat tu namanya ayat maki, ayat yang diturunkan di Mekah. Di Mekah orang tak beriman lagi, tak banyak beriman. Tapi di Madinah tengok ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat berbasuh berwuduk, surah Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka. Ya ayyuhallazina amanu. Kerana apa? Kerana di Madinah ramai dah orang yang beriman. Orang beriman ni orang tak cakap banyak dah. Orang yang beriman, apabila Allah dan Rasul perintah, dia hanya kata apa? Sami'na wa ata'na.
kami dengar dan kami taat dah. Jangan duk main-main pula. Kita beriman apabila Allah perintah, sami'na wa ata'na. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sebenar-benar beriman, dia percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak rasa ragu-ragu. Kita jangan rasa ragu-ragu. Boleh tak Islam perintah? Boleh tak? Hukum Allah boleh tak? Allah yang buat. Boleh. Jadi kita tak rasa ragu-ragu. Baik. Sama sikit. Sikit berkabih lah hari ni, no? Okey, no? Melainkan disertai dengan beriman kepada Allah dan mempunyai kaitan rukun-rukun akidah lain. Oleh itu, fiqh Islam merupakan hukum hakam agama yang suci dan mempunyai roh di sebalik disyariatkan, kerana ia merupakan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah dan mendapat keredaannya jika ditaati dan mendapat kemurkaan jika diingkari. Sebab syariat hukum-hukum tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat, Allah redha. Siapa yang tak taat, Allah murka. Redha syurga, murka neraka. Kita pilih, kita yang pilih. Allah sebut ayat yang lain, Allah kata hukum-hukum adalah ketentuan daripada Allah. Sembahyang, puasa, mengaji, zakat, hukum hudud, hukum apa pun, hukum tu Allah kata hukum-hukum tu adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang tentu. Allah kata siapa yang taat kepada hukum Allah, siapa yang taat kepada hukum Rasulnya, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar kata Allah. Tapi ingat kata Allah, orang yang ingkar kepada perintah Allah, Allah bagi amaran. Ingat ni, orang yang ingkar perintah Allah, orang yang ingkar perintah Rasul, menghalangi ketentuannya, halang pula syariat Allah Subhanahu taala. Allah kata apa? Yudghil nara. Ni Allah jaminan ni. Allah kata nescaya kami masukkan mereka neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, walahu azabun muhim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ni Allah beritahu siap-siap ni. Dia kata jika ditaati, datang daripada Allah, mendapat keredaannya jika ditaati, Allah redha kita. Tetapi mendapat kemurkaannya jika diingkari. Hukum-hukum syarak bukannya hukum-hukum kanun, undang-undang biasa, yang mana manusia tidak merasa sedikit pun di dalam hati kecil mereka ikatan dan hubungan dengan penciptanya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbiki la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang bermaksud, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perlisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dengan ayat ni takut tuan-tuan. Surah An-Nisa ayat 65.
Dengar ni pun takut dah. Allah kata fala wa rabbiki la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dengar pun takut dah tuan-tuan. Ni amaran daripada Allah Taala. Allah kata tidak disifatkan beriman. Kalau tak beriman ni jadi apa agak? Dua, tak iman kafir. Dua tu iman Islam kufur. Tak beriman sebab apa? Syarat nama syurga, syaratnya orang tu orang yang beriman. Walaupun dalam hatinya ada sebesar zarah iman, tetap dia akan masuk syurga. Tetapi hak benda iman ni boleh rosak sekiranya menyebutui Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Takut tuan-tuan. Ni Allah kata tidak disifatkan beriman. Tak beriman jadi kufur. Sehingga kata Allah, kamu jadikan Nabi kamu itu hakim. Kita kena letakkan Nabi kita tu hakim. Hakim ialah tempat untuk memutuskan hukuman, memutuskan suatu hukum. Hukum-hukum yang Nabi bawa tu bukan daripada hawa nafsu Nabi. Semua hukum-hukum daripada apa yang Nabi bawa tu, semua hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kena jadikan Nabi kamu sebagai hakim. Dalam hati orang yang beriman tu kata Allah, mereka tidak merasa keberatan. Orang beriman ni tak rasa berat. Mainlah perintah apa pun. Semayang kan, puasa dia rasa seronok buat perintah Allah. Seronok buat perintah Allah. Sebab Allah suruh buat. Seronok dah Allah pilih kita buat perintah dia. Macam kita lah raja panggil suruh buat satu, seronok dah. Weh, raja ni jumpa raja maisak siapa begitu raja panggil. Weh, seronok tuan-tuan. Ni Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, seru kita tuan-tuan. Weh, tak seronok tak tahu. Ni macam malam ni Allah pilih kita dengan senang tuan-tuan. Orang lain Allah tak pilih tuan-tuan, dengan senang tuan-tuan nak dapat pilihan Allah. Nak dapat pilihan Allah, nak dapat kasih sayang daripada Allah ingat senang. Allah sebut dalam ayat lain. Insya Allah. Kau buat insya Allah. Tak lagi. Lagi? 2 minit lagi. Tak boleh panjang-panjang eh. Nak cepat-cepat sikit habis ni lah. Tidak tak habis juga ni. Baik. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Mereka telah mereka apa yang telah kamu putuskan, mereka menerima dengan sepenuh sempurna. Bukan sembahyangnya, bukan puasanya, semua syariat Allah kita kena terima. Tak boleh kita ambil separuh-separuh, kena terima semua. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisil mikafah. Masuk Islam tu semua sekali. Jadi kita ingat, kita berhenti tantu dulu. Lepas ni kita akan masuk tajuk baru, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Kita berhenti tantu dulu. Dimailah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih, kifarah dan salam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.